Hari ini, marilah belajar firman Tuhan di bawah kubah yang bertajuk Kehidupan seperti embun di hujung daun. Tuhan mengasihani kita, menganggap kehidupan kita seperti embun di hujung daun yang segera lenyap. Sebab itulah, Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Marilah mengambil masa untuk belajar tentang ini melalui Alkitab. Alkitab menggambarkan kehidupan kita adalah seperti embun di hujung daun. Melihat ini, marilah berfikir bersama. Mengapakah kita perlu mempercayai Tuhan? Apakah kesudahan orang yang mempercayai Tuhan? Apabila kita tiba di saat terakhir kehidupan kita, bolehkah kita berkata dengan yakin bahawa kita telah menjalani kehidupan yang soleh dan tidak mempunyai sebarang kekesalan? Tuhan berkata kehidupan kita adalah sementara seperti embun di hujung daun. Tuhan juga berkata bahawa manusia ditetapkan untuk mati sekali. Betul? Marilah pastikan firman di dalam buku Ibrani bab 9, ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Manusia di dunia berkata, jika kamu mati, semuanya akan berakhir. Jika kehidupan manusia berakhir dengan kematian seperti itu, orang tidak perlu takut akan sesuatu yang datang selepas kematian. Tetapi, apakah yang Alkitab katakan? Dan sesudah itu, selepas kematian badan fisika, apakah yang datang? Dihakimi. Apakah kehidupan yang telah aku jalani sehingga sekarang? Apakah sikap yang aku miliki? Berapa banyakkah aku telah bertaubat atas dosa yang aku lakukan di syurga? Atau adakah aku menimbulkan lebih banyak dosa di bumi ini? Akan ada penilaian tentang semua ini. Tuhan memberitahu kita bahawa apabila kita menamatkan kehidupan di bumi, akan ada dunia lain yang tiba selepas ini. Dan Dia berkata ke manakah anak-anak Tuhan yang beriman akan pergi? Katanya, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di mana? Tuhan memberitahu kita bahawa Dia akan membimbing kita semua ke kerajaan syurga penuh dengan kemuliaan yang Dia sediakan. Betul? Tuhan telah menyediakan kemuliaan abadi untuk orang yang beriman agar mereka dapat menikmatinya bila mereka menamatkan peranan di bumi serta kembali ke pangkuannya. Namun, apabila orang yang tidak mempercayai Tuhan meninggalkan dunia ini, akan ada ratapan dan keretakan gigi. Sesuatu yang datang selepas penghakiman. Sesuatu yang amat menakutkan menanti mereka. Kalian semua, sebab itulah sangat berharga dan bagus apabila kita mempercayai Tuhan. Bapa dan Ibu telah memberikan kebenaran perjanjian baru, mengampunkan semua dosa yang kita lakukan di syurga dan memberikan kita keselamatan abadi. Betapa gembiranya kita. Di Sion, sesetengah ahli yang tua kembali ke kerajaan syurga penuh dengan kemuliaan yang disediakan oleh Bapa dan Ibu apabila tiba masanya. Kematian bukanlah perkara yang menyedihkan. Mereka pergi ke tempat yang lebih baik daripada bumi ini. Bukankah ini menggembirakan? Tetapi, manusia di dunia mungkin berkata, mereka pelik. Orang boleh berkata seperti itu, kerana fikiran kita berbeza daripada fikiran mereka. Namun, dalam aspek rohani, itulah saatnya Tuhan membuka jalan ke kerajaan syurga yang abadi untuk mereka. Kita mesti berasa gembira kerana mereka masuk ke syurga. Dan kita harus bersyukur kerana kita telah menerima kebenaran semasa berada di bumi. Alkitab berkata bahawa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Bila manusia dihakimi selepas kematian, Tuhan akan memberikan keputusan syurga kepada sesetengahnya. Tetapi kepada yang lain, Tuhan akan memberikan keputusan hukuman abadi.
Marilah melihat perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di dalam buku Lukas bab 16 dan pahatkan ajaran Tuhan di hati kita. Buku Lukas bab 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Orang kaya memakaikan dirinya dengan pakaian yang berkualiti tinggi. Dia menggunakan wang tanpa kerisauan dan hidup dalam kemewahan. Dia menikmati segala-galanya sebanyak yang dia mahukan. Itulah caranya dia menjalani kehidupan. Tetapi bila anda melihat ayat 20, ada Lazarus yang hidup dalam cara yang sangat bertentangan. Marilah melihat ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaling dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan lapangnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Orang kaya berkata, tolonglah hidupkan kembali Lazarus yang telah mati, dan benarkanlah dia pergi ke kampung halamanku, di mana 5 orang saudaraku berada, serta biarkanlah dia berkata, neraka ialah tempat siksaan. Pastikan kamu mempercayai Tuhan dan pergi ke syurga. Tolonglah jangan biarkan mereka datang ke neraka, yaitu tempat siksaan ini. Marilah melihat ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalian semua, hanya kerana seseorang menjalani kehidupan yang lebih selesa berbanding orang lain di bumi ini, seperti makan makanan yang lebih mahal dan tinggal di rumah yang lebih besar, adakah itu bermaksud dia tidak akan mati? Dia mati pada akhirnya, sama ada dia hidup mewah ataupun tidak. Dan pada saat terakhir, Tuhan akan menamatkan kehidupannya dan membuat pernyataan tentang kehidupan yang dia jalani. Kita memanggilnya penghakiman dalam iman kita. Apabila kita menerima penghakiman, ke manakah harus kita pergi? Kita mesti bersedia dalam segala-galanya di bumi agar kita dapat menerima keputusan syurga. Orang yang tidak menyediakan semua itu menjalani kehidupan jauh daripada Tuhan. Mereka menikmati dunia, tetapi tidak lama kemudian, masa mereka akan berlalu secepatnya. Masa mereka berlalu secepatnya, sangat pantas seperti kilat. Katakan ada seorang lelaki. Dahulu, dia seorang remaja, tetapi sekarang sudah beruban. Bilangan rambutnya lebih sedikit berbanding dahulu. Dia tidak sekuat dahulu. Kulitnya tidak lagi anjar seperti dahulu.
Masa berlalu secepatnya seperti itu. Seperti yang kita lihat di dalam Alkitab pada hari ini, Tuhan memberitahu kita sejelasnya melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, bahawa ada syurga serta neraka. Melalui firman perumpamaan, Yesus berkata bahawa kita harus bersedia demi dunia rohani yang akan kita pergi kemudian, dan bukannya hanya fokus terhadap kehidupan di bumi. Suatu hari nanti, anda juga akan dibawa ke pangkuan Bapa, sama ada lebih awal daripada orang lain atau lebih lambat. Walaupun anda meninggalkan bumi lebih awal daripada orang lain, janganlah takut. Sebaik sahaja anda membuka pintu, anda akan melihat ke dalam kerajaan syurga. Penting untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan yang pendek di bumi. Tetapi, lebih penting lagi bersedia untuk kerajaan syurga yang kekal buat selama-lamanya. Tuhan mengedarkan kita tentang perkara ini. Sebab itulah dikatakan, takutilah firman Tuhan selalu. Marilah kita melihat tentangnya di dalam buku Pengkhotbah. Buku Pengkhotbah bab 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Anda mungkin berfikir bahawa firman yang ceria, memberikan harapan dan berorientasikan masa depan sahaja yang harus direkodkan dan bukannya firman yang negatif. Tetapi di sini, mengapakah firman negatif, kesia-siaan, diucapkan banyak kali? Kalian semua, bayangkan kehidupan seseorang yang tidak mencari Tuhan atau bertemu dengan Dia dan tidak menerima pengampunan dosa pada hayatnya. Bagaimanakah kehidupannya? Kehidupan dia tanpa keselamatan mestilah sia-sia. Sebab itulah Salomo menunjukkan kesia-siaan di sini. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat dia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, tak apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, Pengkhotbah, adalah Raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang pokok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah khidmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak khidmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami khidmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahawa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Kerana di dalam banyak khidmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Apabila kita membaca dari bab 1 ayat 1 sehingga ke bab 12 buku Pengkhotbah. Buku ini menjelaskan tentang semua hal kehidupan manusia. Kesimpulannya ialah kehidupan adalah seperti usaha menjaring angin. Manusia berlawan dan melukakan satu sama lain, mempunyai ketamakan demi sesuatu yang sia-sia. Semua ini sia-sia sahaja, sama seperti usaha menjaring angin.
Jadi bahkan dari barisan pertama pun dikatakan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau begitu, semasa hidup di bumi, jika kita tidak mencari Tuhan dan tidak menerima pengampunan dosa serta keselamatan, menjalani kehidupan yang tidak dapat membawa kita ke syurga, hal ini sama seperti usaha menjaring angin. 바람을 잡는 이와 같은 인생의 삶이라고밖에 볼 수가 없습니다. Siapakah nama bekas pengerusi Hyundai yang mengumpulkan banyak kekayaan? 회장님 이름이 뭐 Orang yang berkata, sudahkah anda mencubanya? 해봤석하시는 Siapakah nama dia? 거죠? Adakah dia membawa semua wang itu bersamanya? 다 가져갔습니까? 저 세상 Apabila dia pergi ke dunia seterusnya, adakah dia membawa semua wang, kemuliaan dan kekayaannya bersama? Apabila kita melihat individu itu, dia menjalani kehidupan yang tidak bermakna. 일생 동안 Sepanjang hidupnya, dia tidak tidur pada waktu malam, berlari ke sana sini, 그렇게 dan selepas mencuba bersungguh-sungguh untuk mengaut keuntungan dan mendapat projek-projek pembinaan, 일생을 dia meninggal dunia. 그냥 떠나셨어요. 남들이 보면 Orang lain mungkin berkata, wah, dia salah seorang daripada jutawan yang memiliki syarikat terbaik di Korea. Jadi kehidupan dia masih sangat menakjubkan. 보일지 몰라도 Mungkin kelihatan seperti itu dalam pandangan manusia. 여유 없는 Tetapi pada hayatnya, dia tidak mempunyai ruang untuk apa-apa pun. 제대로 한번 Dia tidak pernah meluangkan masa bersama dengan keluarganya dan meninggalkan banyak kekesalan. Sama juga dengan Lee Byung-chol, 회장님도 yaitu pengasas syarikat Samsung. 이 세상을 살아가는 Mengenai saat terakhir manusia, 마지막 순간은 bukan hanya orang yang saya sebutkan tadi berasa seperti itu. 그런 분들이 우리 주위에 있었기 때문에 Kita hanya bercakap tentang orang itu kerana mereka hidup sezaman dengan kita. 올리게 됩니다만 과거의 그 Tetapi, 대왕 Alexander Agung juga meninggalkan wasiat terakhir, 자기가 meminta rakyat untuk meletakkan tangannya di luar keranda apabila dia mati. 그 의미가 뭐냐? Maksudnya ialah, 전 세계를 walaupun aku menaklukkan seluruh dunia, apabila tiba masanya untuk aku pergi, aku tidak dapat mengambil apa-apa pun bersamaku. Jadi dia meminta untuk meletakkan tangan kosongnya di luar keranda. Dia datang ke bumi ini untuk menangkap sesuatu, tetapi dia mendapati bahawa segala-galanya sia-sia belaka. Namun, Tuhan memberitahu kita bahawa ada sesuatu yang tidak sia-sia. 오늘 그 답을 Jadi, pada hari ini, marilah mencari jawapannya. 속에도 우리의 어떤 생활 속에서 Orang yang pergi untuk bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan mereka, yaitu orang yang berada di pangkuannya dalam iman, adalah benar-benar gembira. 우리 믿음 안에서 하나님 품에 안기신 분들은 정말 행복합니다. 자고 이래로 하나님 품에 Orang yang berada di pangkuan Tuhan adalah benar-benar orang yang gembira. 행복한 분들입니다. Namun, 헛되고 bagi orang yang meluangkan masa di bumi ini, mengejar keinginan duniawi 살기 위해가 dan memuaskan kehidupan sekular, serta tidak berusaha mengenali Tuhan, 세속적인 akhirnya 그런 mereka 삶을 semua 보고 berkata, 하다가 끝내 kesia-siaan belaka. 헛되고 헛되다. Bukan Alexander Agung sahaja yang berkata seperti itu. 나폴레옹도 Napoleon juga mengucapkan kata-kata yang sama sebelum dia mati. Yesus kelihatan seperti gagal tetapi berjaya. 자신은 그 Dia ialah Maharaja Empire Agung yang memerintah seluruh Eropah. 제국의 그 황제였는데 보니까 그 Tetapi dia mati selepas dibuang daerah ke Pulau Saint Helena. 죽게 되었으니까 말이죠. Jadi dia berkata, 실패한 것 같아. Yesus kelihatan seperti gagal tetapi berjaya. Dan aku kelihatan seperti berjaya, tetapi akhirnya aku menjalani kehidupan yang gagal. 여러분, Kalian semua, 성경에 dia ada kepalsuan di dalam Alkitab. 거짓이 없습니다. 하나님을 Orang yang tidak menjumpai Tuhan menjalani kehidupan yang sia-sia. 헛된 어떤 삶을 도모하는 Alkitab berkata bahawa masa yang diluangkan seperti itu hanyalah sia-sia belaka. 바람 잡는 Itu adalah masa yang digunakan untuk menjaring angin. 수 없는 것처럼 Kita tidak dapat menangkap angin. Semasa orang cuba berlari menangkap angin, tidak lama kemudian, kemudahan bertukar kepada badan yang tua dan lemah. Dan badan itu kepada badan yang akan meninggalkan dunia ini. 바뀌어버리는 Semua ini berlaku dalam sekelip mata. Namun, bagi anak-anak Sion, 하나님을 찾았고 disebabkan kita telah menjumpai Tuhan
dan bertemu dengannya, 헛된 삶을 sudah pasti kita bukan orang yang menjalani kehidupan sia-sia. 12장 한번 열어봅시다. Marilah pergi ke buku Pengkhotbah bab 12. 12장 Buku Pengkhotbah bab 12 ayat 11. Kata-kata orang berkhidmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, lakukan apa? Takutlah akan Tuhan dan bagaimana pula dengan perintah-perintahnya? Berpeganglah pada perintah-perintahnya kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Salomo, yaitu orang yang paling bijaksana di antara semua orang di timur dan barat, mencapai kesimpulan ini selepas mengalami semua perkara. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Kerana Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di antara keluarga-keluarga dalam iman kita, mungkin ada ahli keluarga yang pergi lebih awal untuk bertemu dengan Tuhan. Pergi ke pangkuan Tuhan selepas dibebaskan dari bumi ini, yaitu kota perlindungan, ialah sesuatu yang patut digembirakan. Namun, manusia di dunia ini tidak mempunyai harapan kebangkitan. Dia ada janji pengampunan dosa. Dia ada janji kehidupan kekal. Dia ada janji keselamatan. Dan dia ada janji kerajaan syurga. Sebab itulah, dunia seterusnya yang akan mereka pergi penuh dengan kesedihan. Tetapi bagaimana pula dengan dunia yang akan kita pergi? Penuh dengan kemuliaan dan cemerlang. Tidak akan ada lagi maut, duka cita, kesakitan, atau kesedihan. Tuhan berjanji bahawa Dia akan membimbing kita ke dunia yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan, tempat kehidupan kekal dan kegembiraan, berlimpahan hari demi hari. Di sekeliling kita, masih ada ahli-ahli keluarga yang tidak mengenali Tuhan. Jiran-jiran, kawan-kawan, dan kenalan-kenalan yang tidak mempunyai iman kepada Dia. Jika kita bertemu dengan mereka pada hari penghakiman, mereka akan menyalahkan kita kerana tidak menginjil kepada mereka. Berkata, mengapakah kamu merahsiakan dunia yang begitu indah? Mengapakah kamu tidak memberitahu aku? Kalian semua, kehidupan kita adalah sangat singkat. Jadi, kehidupan ini digambarkan sebagai kehidupan embun di hujung daun. Apabila matahari terbit, titisan embun itu lenyap tidak lama kemudian. Kehidupan ini sangat singkat. Masa untuk mengekalkan suatu rupa dan bentuk, kewujudannya adalah sangat singkat. Semuanya lenyap sebaik sahaja matahari terbit. Memandangkan kehidupan kita adalah singkat, ia seringkali digambarkan sebagai kehidupan embun di hujung daun. Mengingati sekali lagi betapa tekannya kerajaan syurga yang abadi dan betapa singkatnya kehidupan kita. Marilah menggunakan setiap hari dan setiap jam di bumi ini untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, membina hubungan yang baik dan indah dengannya. Jadi, saya mengira bilangan hari. Biasanya, orang hidup di bawah jagaan ibu bapa sehingga mereka berumur kira-kira 20 tahun. Maka sesuatu yang ibu bapa berikan, memakai pakaian yang dibekalkan, dan pergi ke sekolah yang mereka hantar. Pada masa itu, kita belum lagi matang sebagai individu yang berkemampuan. Tetapi dalam masyarakat Korea, nampaknya seseorang yang berumur kira-kira 20 tahun diakui sebagai orang dewasa. Mempertimbangkan bahawa seseorang boleh melakukan tujuannya dari umur 20 tahun. Berapa panjangkah masa hidup kita secara purata menurut buku Mazmur bab 90 ayat 9? 70 tahun. Dan tertulis 80 tahun jika kita kuat. Menetapkan 70 tahun sebagai standardnya,
kita boleh hidup selama 50 tahun dari umur 20 hingga 70 tahun. 생각할지 모르겠는데요. 50 tahun mungkin kelihatan panjang, tetapi jika mengiranya sebagai hari, ada kira-kira 18.250 hari. 50 tahun kelihatan sangat besar, tetapi dalam istilah hari, orang hanya boleh hidup kira-kira 18.250 hari. Jika kita menerima Injil pada umur 30-an, mengambil masa selama 40 tahun, sehingga kita mencapai umur 70 tahun. Jika kita mengiranya sebagai hari, hanya 14.600 hari sahaja. Apakah yang berlaku jika kita bertemu dengan Tuhan pada umur 40-an? Masih bernasib baik dalam kes ini, sehingga mencapai umur 70 tahun. Kira-kira 10.950 hari sahaja yang kita ada untuk berbual dengan Tuhan, berdoa kepadanya, dan menginjil. Kita tidak mempunyai banyak masa. Kalau begitu, apakah yang berlaku jika kita menerima kebenaran pada umur 50-an? Dalam kes itu, kita hanya mempunyai sebanyak 7.300 hari sahaja. Kita hidup demi Tuhan, atau demi pengampunan dosa, ataupun hidup demi kerajaan syurga. Kita hanya mempunyai bilangan hari yang sedikit untuk mengenalinya. Jika kita menyempurnakan kerja untuk menerima berkat di syurga, masa peluang yang kita ada hanyalah sebanyak itu. Walaupun begitu, 1/3 daripadanya akan hilang semasa tidur, bukan? Masa hilang kerana tidur. Dan jika kita menonton TV selama 1 atau 2 jam, sebahagian besarnya akan hilang kerana menonton TV. Dan masa digunakan untuk bekerja, kira-kira 2/3 daripadanya hilang. Masa yang dapat kita gunakan untuk Injil adalah sangat sedikit. Sekarang, apakah yang berlaku jika kita menerima kebenaran pada umur 60-an? Kalau begitu, masa kita boleh mempunyai komunikasi rohani yang baik dengan Tuhan hanyalah sebanyak 3.650 hari sahaja. Kita tidak mempunyai banyak masa. Kalian semua, masih ada ramai orang di sekeliling kita yang tidak mengetahui ada masa untuk penghakiman di penghujung kehidupan mereka. Dan yang tidak menyadari bahawa neraka serta syurga abadi itu wujud. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya di neraka abadi berkata, "Tolonglah bawa Lazarus yang di syurga kembali hidup dan hantarlah dia ke rumah ayahku. Jika dia pergi dan memberikan amaran kepada saudara-saudaraku, mereka akan mempercayai kata-katanya." Apakah yang Tuhan katakan? Mereka sudah pun mempunyai para nabi yang aku hantar sebelum ini. Jika mereka tidak mendengar kata-kata para nabi, mereka tidak akan diyakinkan walaupun seseorang bangkit dari kematian. Kalian semua, segala-gala yang di bumi ini boleh digambarkan dengan tepat melalui 2 pernyataan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Melalui firman di dalam buku Pengkhotbah, kesia-siaan dan seperti usaha menjaring angin. Kalau begitu, untuk menghalang kehidupan kita daripada menjadi kesia-siaan atau seperti usaha menjaring angin, kita harus mengingati firman di dalam buku Pengkhotbah bab 12 ayat 13. Dikatakan bahawa apakah kewajipan yang paling berharga dalam kehidupan kita? Alkitab mengajarkan bahawa memandangkan kita hidup hanya seketika, kehidupan yang paling gembira ialah menakuti Tuhan, berpegang kepada perintah Dia, dan menjalani kehidupan dalam kepatuhan terhadap semua ajarannya. Kehidupan kita di bumi ini bukanlah segala-galanya. Dikatakan bahawa setiap kehidupan di bumi ini hanyalah gambaran dan bayangan. Kalau begitu, kehidupan di rumah syurgawi kita adalah yang abadi. Kita harus hidup demi kehidupan kekal. Masih ada ramai jiran malang yang belum lagi datang kepada Tuhan, tidak mempunyai kesedaran seperti itu. Juga, kita mempunyai ahli-ahli keluarga, sanak saudara dan jiran-jiran kita yang belum lagi berdiri teguh dalam kebenaran.
Saya berharap anda akan membimbing semua roh di sekeliling ke pangkuan Tuhan agar anda dapat diselamatkan dan pergi ke syurga serta menikmati kehidupan kekal dan berkat-berkat syurgawi bersama dengan mereka. 여러분과 제가 꼭 Dengan ini, saya tamatkan khutbah. 말씀 마치도록 Terima kasih banyak. 감사합니다.